Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang, ruang, kesempatan, waktu pada kita untuk bersama-sama kita berada di majlis ilmu. Moga-moga segala-galanya adalah merupakan ketentuan kita selama-lamanya, insya-Allah, sehingga pada hari kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada petang ini, majlis kita ditaja oleh sahabat pesara tentera wanita intake 1/1991. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah pada mereka berterusan sehingga ke hujung usia, insya-Allah. Berkati umur mereka dalam taat, dimudahkan urusan mereka, dimakbulkan semua hajat-hajat mereka, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan ialah wanita dan emosi, bagaimana hendak mengendalikannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, emosi ialah suatu yang berkaitan dengan perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Emosi ialah merupakan suatu pelengkap kepada manusia hidup di atas muka dunia. Ada masa kita kena marah, tapi yang ditegah oleh syarak ialah marah yang melebihi had yang sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa datang seorang sahabat jumpa Nabi SAW dan minta Nabi SAW memberi suatu, Allahumma salli ala sayyidina, nasihat ataupun tausiah kepada dia. Ya Rasulullah, bagikan aku sikit nasihat. Awsini, kata dia, wasiatkan aku, bagi tausiah kepada aku. Nabi kata, la taghdab, kamu jangan marah. Baik Rasulullah. Lagi Rasulullah. Nabi kata, la taghdab. Baik Rasulullah. Lagi Rasulullah. La taghdab. Baik Rasulullah. Dia tanya soalan tu, minta Nabi kok Nabi nak bagi hak lain. Hak pertama, fahamlah jangan marah. Soalan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia minta lagi, Nabi bagi yang sama.
Yang ketiga dia minta lagi, Nabi bagi yang sama, jangan marah. 3 kali Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pasal apa? Sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyuluh ke dalam hati sahabat ini perkara yang tak baik kat dia, yang mendominasi dia, yang menguasai diri dia, iaitu dia ialah seorang yang pemarah. Jadi akhir bila Nabi kata jangan marah, Nabi ulang 3 kali. Jadi sebab sesuai nasihat itu untuk dia. Dia seorang yang pongah, yang bengis, yang backing barangkali. Jangan tak pen tak kita buku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksudnya jangan marah ni, jangan marah melampau. Jangan bengis, jangan cengih, jangan marah tak tentu pasal. Itu sifat dia. Marah ni, marah yang agama tak bagi, marah melampau. Tapi marah itu satu perasaan yang berkait dengan emosi, nak marah. Okey. Marah penting. Kalau kita tak ada marah, tu benda yang tidak sepatutnya ada pada seseorang. Kenapa ada marah? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hina Rasulullah, tak ada marah. Tak sepatutnya. Kita mesti ada marah untuk membela agama. Bila Nabi dicerca, Nabi dihina, berarti agama dihina. Sebab Nabi adalah pembawa kepada agama. Tiba-tiba pembawa agama dilekehkan. Kita kena marah, kita kena bangkit, buat demonstrasi, tunjuk marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak tu sahaja boleh kita buat demonstrasi, kena bangkit menunjuk kemarahan dan menyerahkan memorandum ke di kedutaan negara yang rakyat di dalam negara tersebut menghina Nabi kita. Okey, macam mana kalau marah tak ada? Buat nak bagi marah tak marah, kena pergi cari ubat bagi boleh marah balik. Carilah doa tentang mana bagi ada marah balik. Maknanya ni ialah emosi yang terpandu. Jadi soalan di sini, bagaimana hendak mengendalikannya? Isunya mungkin wanita dan emosi ni, emosi melampau yang tak dipandu. Macam mana kita nak kontrol emosi? Itu tajuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya emosi ni bukan orang perempuan je, lelaki pun beremosi. Tapi barangkali emosi orang perempuan ni dia agak unik. Dia agak unik sebab dia lebih halus. Contohnya, kita hari itu kita kena jaga anak. Sebab orang perempuan dia ada kerja, contoh tak balik kerja lagi ke, ataupun dia ada perjumpaan sesama wanita dia ke, kita kena bela nak tangguh anak. La ilaha illallah, watik tangguh anak ni. Jadi lepas tu bila kita duduk, orang Kedah tangguh anak, bahasa orang Kuala Lumpur dia panggil apa? Buai. Duduk buaikan anak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk menangis juga. Lama-lama jerkah anak tu. Woi, tidur. No, tak tahu nak dia apa. Nak panindui tu. Laki-laki pun beremosi sebenarnya. Sebab tu orang laki-laki tak boleh bela anak. Sebab dia paling sabar sekali. Ada kawan saya seorang tu, meninggallah dia. Allah. Bila anak menangis tengah malam,
ala Sayyidina Muhammad. Dia boleh tidur, relax, yang macam nyanyi di telinga dia pula. Budak tu riau, wow. Riau, nangis. Tidur relax. Abah, bangkit abang nak riau ni. Ha? Bangkit. Apa dia? Apa dia boleh? Ni anak kata riau. Tu paling sabar. Baik. Orang perempuan ni, Allah no. Dia sanggup layan anak dah ni. Kalau kita ni, budak-budak ni kan, dia merengek. Dia nak merengek ni sebab dia nak perhatian. Kita orang lelaki ni suka geram kan, saya tabuh budak ni. Sebab kita ni, sebab tu orang perempuan ni Tuhan bagi belah anak. Munjuk kita tak mengandung, kita jenuh kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Tuhan bagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat kehalusan emosi orang perempuan ni, kadang-kadang perasaan dia tu over. Sebab tu perasaan over dia satu yang negatif. Bila dia negatif, inilah persoalannya, bagaimana kita nak mengendalikan dia. Sebab tu dalam Islam, orang perempuan tak boleh jadi hakim. Dia tak boleh jadi qadhi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keberangkalian dia macam ni, contoh. Kawan yang salah tu sepatutnya dihukum penjara ya. Oleh kerana gerak, barangkali dijatuhkan hukuman mati. Sebab dia beremosi. Ataupun kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang tu yang sepatutnya Allahumma salli ala Muhammad dikenakan hukuman dia apalah, tapi oleh kerana kesian, dia pun jatuhkan hukuman sesuai dengan perasaan. Kesian sangatlah orang tu duk merayu apa semua, tengok pakat duk teriak aja keluarga dia, akhirnya saya buat keputusan lepas kot. Contoh maknanya perasaan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi di atas sifat orang perempuan yang begitu emosinya, kadang-kadang dia tak dapat kawal. Orang lelaki boleh kawal sebab dia timbang dengan akal. Sebab tu orang lelaki, Allahumma salli, akalnya 9. Orang perempuan nafsunya 9. Mana kemahuan dia melebihi. Allahumma salli ala. Orang lelaki keluar rumah tak seka baju okey lagi. Orang perempuan tak seka baju, tak ada jalan. Tak seka baju, tak serika tudung, tak boleh keluar rumah. Orang lelaki tak boleh lah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada sifat-sifat ni. Maka begitulah emosi membentuk seseorang wanita. Satu masa mungkin orang perempuan naik kereta ni, mungkin salah Sayyidina Muhammad tengok lintas ayam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tengok, bila melintas ayam, dia bawa kereta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di atas sifat kesian ke ayam tu, dia sanggup pergi belah elektrik lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini perasaan kesiannya ke ayam ni. Dia sedangkan ayam tu macam mana, belah pi lah, dia mati syahid, mati tengah jalan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu contoh pada setengah-setengah orang. Ingatlah satu masa dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku kebakaran di salah sekolah agama negeri Kedah ni, di Pondok Pak Yah, yang melibatkan asrama budak-budak perempuan.
Jadi waktu kebakaran tu dapat dipadam, anak-anak perempuan yang terbakar ni dan duduk dalam keadaan berpeluk-pelukan. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi bila kebakaran tu berlaku, mereka tak tahu nak urus. Orang lelaki-lelaki ni tertajuk nak terajang tu, nak tendang ni. Mereka ni bila dah kebakaran tak tahu nak buat apa. Akhirnya peluk sama-sama mereka. Akhirnya mereka syahid. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam banyak situasi kehidupan di atas muka dunia ni yang melibatkan wanita dan emosi, maka sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, emosi ni boleh diurus. Kalau datang suasana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suasana ni macam-macam. Kadang-kadang main benda yang takut, kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Kadang-kadang datang ujian yang tiba-tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Sebenarnya semua ini dapat mengimbangi emosi seseorang perempuan, seorang wanita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan kekuatan hati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita bercakap dalam perkara wanita dan emosi ini adalah wanita yang tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tidak menghubungkan hatinya kepada agama ataupun hubung kait dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang telah diletakkan menjadi asas kehidupan dalam Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bercakap tentang wanita yang tak dapat mengawal emosi, ialah wanita yang tak ada ilmu, wanita yang hatinya tak kuat, tak berpegang teguh pada agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak boleh terima ketentuan Allah, yang tak boleh menghubungkan situasi dengan tauhid, dengan takdir. Tapi kalau situasi-situasi itu dapat diberi penawar dengan sabar, tawakal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka semuanya selesai, tak perlu kita bincang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Sebagai contoh, Nabi kita SAW melarang orang perempuan daripada berada di sisi mayat ketika mayat itu baru menghembuskan nafas yang terakhir. Orang perempuan tak boleh duduk. Pasal orang perempuan tak tahan hati. Bila meninggal mak dia depan dia, meninggal ayahnya depannya, meninggal suaminya depan dia, dia akan meraung. Ni bagi orang tak ada ilmu ni, dia lepas. Tapi oleh kerana Nabi kita SAW pesan, ketika mana si mayat sudah pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi mayat, si mati dah mati, maka Nabi kata dia tersiksa, dia akan disiksa dengan ratapan. Meratap, habis dah kami, tak ada siapa dah duduk dengan kami, ni macam mana kami? Ratapan. Mayat itu akan disiksa dengan ratapan ahli keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu juga para ahli ulama, kata contoh Ustaz Ni'mat dulu, dia pesan, jangan pada waktu dia nazak, waktu Tuhan nak, kalau berlaku peristiwa, kalau realitinya nanti nyawa akan diambil, jangan bagi ada rompan ketika itu. Sebagai berjaga-jaga, takut berlaku ratapan, nanti dia akan disiksa oleh Allah dengan ratapan tu.
dan dia pula tak bagi waktu mana jenazah ataupun mayat itu masih belum dimandi, waktu duduk atas katil tu, orang perempuan datang tengok, dia tak bagi masuk. Tolong jangan bagi masuk. Pasalnya satu tu, bahaya kalau hampa mungkin bila orang perempuan dia masuk dia menangis, kalau keluar air mata tu tak apa. Tu air mata tu, hak tu biasa. Hak tu tak ada masalah apa. Masalahnya menangis tu. Menangis tu. Yang orang perempuan dia hatinya tak tahan, tak boleh. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang perempuan ni orang mengaji, orang ada ilmu, jadi semua tu dikawal dengan ilmu. Dia tahu kalau dia menangis, ayahnya akan disiksa. Kalau dia menangis, gurunya akan disiksa. Menangis ni kalau meraung, ratapan, akan disiksa. Jadi hatu mengawal dia. Dia kena ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perempuan juga khususnya dalam hadis Nabi sebut as-sabru 'inda as-salamatil ula. Sabar itu ialah ketika detik yang pertama. Makna orang mahabat kata anak ataupun ayah ataupun siapa kemalangan di jalan raya, pada detik yang pertama tu, hak tu kena sabar. Orang dulu-dulu zaman jahiliah, bila detik pertama tu orang habaq sekian kemalangan ataupun peristiwa yang buruk, orang Arab ni dia akan tepuk dada ni. Bahkan orang Arab dia akan koyak ni baju ni. Koyak baju ni. Dan waktu tu dia tak boleh kawal diri dia. Rambut je akan jadi macam hantu raya tu. Tu emosi yang tak dapat dikawal. Tapi kalau orang mengaji, as-sabru 'inda as-salamatil ula, sabar ketika detik yang pertama dengar perkhabaran tu, hak tu kena sabar. Sebab banyak orang tak boleh sabar pada detik yang pertama tu. Dia akan pengsan lah, dia apalah. Hak tu, bila ada hak tu, hak itulah yang disebut emosi yang dapat diurus, dikawal dan dikendalikan. Musibah ni dia main besar, no? Tapi dia akan semakin sedikit. Mula-mula tu besar dah main, lepas tu dia akan habis. Habis tu sikit-sikit. Sikit-sikit. Berbeza dengan api. Api dia main, dia mula kecil, lepas tu dia besar. Musibah dia main besar, lepas tu dia mengecil. Jadi bila mana kita mengaji, terima musibah, kita kena faham, saya musibah ni dengan rahmat Allah Tuhan buat, dan lama-lama dia akan habis juga. Walaupun berita tu berita kematian, mula-mula berat, kita tak sanggup terima, tapi lama-lama dia akan mengurang. Jadi ilmu lah yang paling penting sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga kadang-kadang dapat berita seronok. Bila dapat berita seronok, tak dapat kawal juga emosi, sampai jadi gila. Seronok dengan berita gembira yang sampai, ataupun dapat sesuatu yang seronok, pun kena kawal juga. Kena kawal juga, supaya orang tengok kita tu normal, orang yang normal. Jangan sampai orang tengok kita macam orang gila. Tu dia punya seronok macam gila, macam orang gila. Berarti kita tu sudah jadi orang yang tidak waras. Agama tak mahu macam tu. Sebab menjaga kewarasan diri ialah merupakan muru'ah. Okey. Menjaga kewarasan diri ialah satu muru'ah. Tanda seseorang tu bermaruah tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah,
Maka semuanya diubat dengan sabar. Sabar ni tahan, kontrol diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi, sahabiah yang bernama Ummu Salamah. Abu Salamahnya akhirnya dia kahwin dengan Rasulullah. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Salamah nak kena keluar bermusafir, sedangkan anak mereka sakit. Tapi Ummu Salamah ni hebat. Dia kata tak apa, abang pi, saya jaga anak, insya-Allah semuanya tak ada masalah, saya sanggup. Allah, dia kata demam sikit je, tak apa, abang pi. Jadi bila mana diberi jaminan begitu rupa oleh isteri yang baik ni, Abu Salamah pun keluar musafir. Tapi takdir Allah, bila pada saat Abu Salamah keluar bermusafir, anak ni mati. Sebab mati ni dia bukan mesti sakit teruk-teruk mati, sakit sikit-sikit pun mati. Orang tak sakit pun mati. Sebab tu kata ulama, kam min sahihin yamutu ghadan wa kam min maridin ya'ishu ila al-abad. Betapa banyak orang yang sihat, tengok-tengok esok dia mati. Betapa banyak orang yang sakit, hidupnya lama lagi. Jadi bila balik Abu Salamah ni, masalah isteri ni, dia pandai mengurus emosi. Macam mana Ummu Salamah buat? Bila suami balik, layan dulu suami. Abang nak makan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jamu dulu suami. Bila makan dah kenyang, dia melarang pula. Dia bagi dia comel, jom bang, pergi masuk bilik, selesai suami isteri. Mana layan bagi elok. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tanya pula Abu Salamah, abang nak tanya satu soalan. Soalan apa? Pandangan abang macam mana kalau seorang tu dia titipkan barang kepada kita, lepas tu dia pi mana-mana, lepas tu dia main ambil balik barang dia, kita nak marah tak bang? Nak marah, buat apa barang dia elok lah dia ambil. Nampak tak soalan? Dan dia beri jawapan dah. Macam tu lah anak kita bang, Allah ambil dah. Allah tinggal sat dia ambil dah. Marahlah Abu Salamah. Patutnya tak perlu dia makan habak, nak kena makan, abang nak makan apa. Tak perlu. Habak anak kita dulu. Akhirnya tak puas hati, jumpa Rasulullah. Turun daripada rumah pergi jumpa Rasulullah, mengadu pada Rasulullah. Zaman para sahabat tak puas hati, jumpa Nabi dah. Nabi kata, itulah isteri yang paling baik. Dia buat tu kena dah. Dia tu sebenarnya hanya Allah Maha mengetahui tu hati dia dengan anak dia. Tapi hebat bini hang ni, dia boleh cover, dia utamakan hang sebab dia isteri yang solihah. Tu Nabi kata hebat Ummu Salamah, yang Nabi akhirnya ambil dia jadi Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Jadi sebenarnya semua ini ialah merupakan emosi yang dikontrol oleh ilmu dan juga didikan. Orang perempuan yang orang bagi tahu kata suami dia kahwin dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia marah ke dekat suami dia? Dia mengamuk ke? Ada satu orang kawan kita tu, suami dia kahwin dua lama dah, baru dia tahu. Dia mengamuk tu, ligan suami dia, kejap kuat suami, keliling rumah, bawa garpu buat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masuk dalam rumah, keliling meja makan, nak buat suami dia. Suami dia tu tunjuk kat saya, ustaz ni dia kenal lah ustaz ni. Jadi kalau macam tu berbuat pada suami tu siapa? Suami itu ialah naruki wa jannatuki.
suami itu ialah neraka hang atau syurga hang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami ni kena hormat. Dalam keputusan dia, terima. Urus emosi. Sabar. Dan hati tu kena kuat. Hati yang kuat ialah hati yang ada Allah. Hati ni kalau tak ada pengisian, dia akan ditumbangkan, dia akan dirosakkan, dia akan dimusnahkan, yang menjadikan akhirnya timbullah dosa. Tapi kalau hati yang kuat terima berita tu, Allahu Akbar, ya Allah, astaghfirullahalazim, sebut nama Tuhan untuk settle. Tahu, faham perasaan, tapi pegang kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar, baik dan buruk semua daripada Allah. Dah Tuhan tulis. Kalau tak puas hati, kejap macam tadi, berarti kita tak meredai takdir. Berdosa tak? Berdosa. Tak puas hati tu, tak puas hati dengan Allah sebenarnya. Tapi bagi wanita tak ada ilmu, dia kata cakap macam tu, untung suami dia tak boleh terima ilmu tu. Kalau cakap macam tu, untung mereka semua. Hatta kalau orang kata tak apa, sabar, akhirat esok dapat payung mai. Tak mau payung mai, tak mau. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, cakap yang bukan-bukan, bagi respon yang bukan-bukan, itu ialah kerana kedangkalan ilmu dan kenipisan memiliki iman yang nipis. Jadi subhanallah, maka para wanita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena miliki hati yang kuat. Hati yang kuat ialah hati yang bergantung kepada Allah. Hati yang kuat, hati yang berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketentuan baik dan buruk semua daripada Allah. Jadi asasnya ialah ilmu pengetahuan. Sebenarnya bila ada ilmu, menyelesaikan banyak perkara. Tapi kalau tak ada ilmu, maka dia menimbulkan 1001 masalah dan permasalahan yang tak dapat dirungkai. Takut-takut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keputusan yang diambil ialah untuk mengekalkan diri dalam neraka, iaitu bunuh diri. Ni bila mana tak ada iman, habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah wanita dan emosi, bagaimana hendak mengendalikannya. Jadi untuk tu, bagi yang masih belum membuat persiapan dengan persiapan yang baik, seumpama seperti hujan nak turun, kita sediakan dulu payung. Apa nak di ke depan, jadi persiapkan diri sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tambahkan ilmu pengetahuan, cari guru-guru yang boleh mendidik jiwa kita, dan buat spare dalam diri. Persediaan dia ni, kita kena spare dalam diri ni, mempersiapkan satu perasaan, iaitu jiwa kita bersedia untuk menghadapi sebarang ujian. Jadi kalau kita tak prepare benda ni, bila main kita terkejut, kita tak mampu kontrol, kita tak mampu nak menghadapi. Jadi bila mana kita sihat, kita kena bersiap kuat-kuat kalau kita sakit. Jadi kita kena prepare, kena buat persediaan. Hari ini Tuhan tak bagi hujan apa, buat persiapan, kuat-kuat main ujian macam mana. Macam mana? Kuatkan hati. Selawat kena bagi banyak 1000 kali. Astaghfirullahalazim paling kurang 100 kali. Ni semua untuk hati. Sebab ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebab dengan kita berzikirullah, hati kita akan tenang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi membuat persiapan perasaan maksud saya. Hal ini penting. Jadi bila mana kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, kemudian kita isi hati kita dengan zikrullah, ni asuhan diri. Kekalkan kita maintain ni, buat secara istiqamah selama 40 hari untuk menjadikan diri kita berperisai untuk kalau mai apa-apa pun kita dapat membenting diri, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat pesara Tentera Wanita Intake 1/1991. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki pada mereka zahir dan batin. Mudah-mudahan Tuhan bagi mereka kuat, mereka jadi contoh kepada ummah dan muslimat di luar sana. Allah tambah ilmu mereka, Allah kukuhkan iman mereka, Allah jadikan mereka sabat dan kuat dalam berhadapan dengan semua perkara-perkara yang dikira ia masalah kehidupan, dalam kehidupan. Moga-moga Allah kabul hajat mereka, Allah jadikan mereka ialah hamba-hamba yang mendapat keridaan Dia, dan Allah jauhkan daripada musibah dan malapetaka kepada mereka semua. Begitu juga kita harapkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Mana.